Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Budget Best. Baiklah, kalau hari tu saya ada buat satu rakaman video di mana saya menunjukkan suasana persekitaran mencecah 50 darjah Celsius. Kali ini saya berada di tempat yang sama, tapi suhunya 9 darjah Celsius. Ya, sejuk. Sangat, taklah kita cakap sangat sejuk sebab suhu di sini boleh mencecah sehingga 0 darjah Celsius. Bahkan pernah ketika jadi cecah -1. Cuma tak ada salji lah sebab ini negara yang bukan negara yang salji. Kalau ada pun di belah-belah utara. Di tempat saya ni kering, tidak ada salji, tapi dia boleh cecah 0 lah. Hari ini saya nak memperkatakan mengenai pengumuman polisi kerajaan untuk mengajar subjek sains dan matematik di dalam bahasa Inggeris. Teaching of Maths and Science in English. Sebelum tu, kalau sesiapa yang tak tahu sedikit background, saya berasal daripada pantai timur Semenanjung Malaysia, East Coast. Kalau seperti anda tahu, East Coast ni dia tak macam pantai barat, tak macam Kuala Lumpur dan Selangor. Mungkin kalau anda berada di Kuala Lumpur dan Selangor, anda mungkin tak nampak benda ni. Even kalau anda ada Pening, Johor, even kalau anda di Kuantan, Kuala Terengganu, Kota Baru sekalipun, kalau anda jarang ataupun pergi ke Kuala Lumpur dan anda tidak memerhatikan dengan intentional, anda mungkin akan terlepas. Anda mungkin rasa kita semua sama. Sebenarnya tak. Pengalaman saya bersekolah sehingga tingkatan 3 di Pantai Timur, di Kuantan, Pahang. Daripada situ, saya melanjutkan pelajaran tingkatan 4 dan seterusnya ke sebelah Pantai Barat, di Selangor, dan juga pendidikan universiti di Perak. Saya nak cerita sikit bagaimana saya menguasai bahasa Inggeris, macam mana saya belajar bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris saya, macam mana nak cakap supaya tak nampak macam bragging, tak nampak macam, dia taklah power sangat. Okey, taklah macam orang cakap apa, cakap berabuk. Tapi survive lah, boleh difahami dan fluent, fasih lah. Sekarang pun saya bekerja dalam suasana international, in international environment. Jadi tak ada masalah untuk berkomunikasi. Bermaksud level bahasa Inggeris tu ada lah, okey. Tapi it's not used to be like that. Dulu dia bukan macam ni. Dulu maksud saya tu bukannya waktu saya mula bekerja. Saya rasa English saya dah okey, dah agak okey ketika saya belajar lagi. Cuma yang ada gap yang paling besar adalah saya nak ceritakan pengalaman saya ketika Darjah 1, Darjah 2, Darjah 3 tak ada masalah. English waktu tu, okey, boleh dapat A, tak ada masalah. Sebab waktu tu kita hanya vocabulary yang penting. Masuk Darjah 4, waktu tu saya ingat lagi, kita tak guna kamus bergambar. Kita guna kamus English. Dan waktu tu kita mula belajar bahasa Inggeris dalam menggunakan bahasa Inggeris sendiri. Cikgu tak akan cakap, okey, betik papaya, almari cupboard, tak. Waktu tu, starting Darjah 4, kita memang English menggunakan saja English. Dan waktu tu saya mula overwhelm, mula tenggelam. Saya tak faham apa satu pun yang saya belajar dalam kelas bahasa Inggeris. Saya tak faham langsung, saya tak tahu apa-apa. Saya ingat lagi waktu even pertengahan tahun, peperiksaan bahasa Inggeris masih dalam bentuk objektif. Waktu tu saya jawab je ikut suka. Jawab ikut suka. A, B, C, D, saya tak tahu pun kenapa. Saya cuma tahu maybe I am, he is, she is. Itu je. Seriously, itu je yang saya tahu. Mungkin itu je. Dan saya dapat, waktu tu saya dapat 58 saya rasa. 58 ataupun 53, tapi 50 lah. Saya memang tak tahu apa yang saya belajar. Tapi saya ada parent yang supportive. Saya beritahu juga, kami bukan dari keluarga senang. Kami tak diekspos kepada bahasa Inggeris. Ayah saya seorang pemandu teksi, mak saya seorang kerani. Tapi mereka mementingkan pelajaran. Mereka ada visi untuk anak mereka. Jadi contohnya ayah saya, walaupun beliau sendiri tak faham bahasa Inggeris, tapi setiap hari Ahad beliau akan belikan surat khabar The Star. Dan dia tahu pun, dia rasa dia tahu. Saya pun bila dapat surat khabar The Star waktu saya umur 10 tahun Darjah 4 tu, saya bukan baca pun. Saya tahu bola, saya tahu sebab skor, sukan, saya tahulah markah-markah dia. Tapi yang lain-lain tu saya tak faham pun dia tulis apa. Saya tengok gambar je. Dan yang bagusnya pula sebab The Star waktu tu dia banyak artikel. Artikel pasal angkasa lepas, pasal haiwan, pasal macam-macam. Jadi saya slow baca lah. Slow baca. Walaupun saya tak faham, tapi mungkin bila kita baca artikel tu, kalau kita tak faham exactly 100%, kita boleh faham apa konteks, apa artikel tu nak cuba sampaikan. Saya buat macam tu sampai saya Darjah 6 dan tingkatan 1 saya rasa. Saya masih tak faham semua sekali.
Mungkin bila dah tingkatan 2 dan ke atas tu, barulah saya faham. Saya boleh baca surat khabar tu, boleh cakap dengan sempurna, dengan faham maksudnya. Tapi sebelum tu tak. Bayangkan apa akan terjadi pada saya kalau ayah saya stop beli surat khabar tu bila dia cakap, anak aku bukan faham pun, aku beli tiap-tiap minggu. Apa akan jadi kalau ayah saya buat macam tu? Saya tak ada that opportunity. Cuma nasib baik ayah saya teruskan macam tu. Itu satu. Kedua, bila dah jam 4 tu, bila saya dah teruk sangat macam tu, saya pun waktu tu, kalau nak tahu, orang cakap kita ada beberapa level knowledge. Kita tahu apa yang kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Kita tahu semua benda. Okay, that level lah. Waktu tu, saya dekat level, saya tak tahu apa yang saya tak tahu. Jadi, saya pun pelik juga. Lepas sebulan macam tu, saya tak tahu cikgu saya beritahu ke, ataupun saya pelik juga sebab sebelum tu saya tak pernah pergi tuition. Ayah saya tak hantar tuition untuk subjek lain pun. Just untuk English. Dia hantar saya, kami belajar dekat Kuantan. Kuantan ni, dia taklah besar sangat. Tapi ada kawasan yang, orang cakap kawasan elit. Dan ada kawasan yang kampung, tak berapa nak elit. Saya tinggal di kawasan tak berapa nak elit lah. Kawasan kampung lah. Kemudian saya dihantar untuk tuition tu di bandar. Dengan kawasan-kawasan yang elit sikit lah. Damansara untuk Kuantan. Bukan Damansara Kuantan, tapi kiranya macam ini Hartamas Kuantan lah konon-kononnya kan. Kawasan dekat mana orang-orang senang yang banyak muka English. Saya tuition. Kemudian dalam kelas tuition tu pun saya ingat, student dia 12 orang ataupun 10 hingga 12 orang, tak ramai. Dekat situ, saya berpeluang untuk saya dapat personal touch. Maksudnya, attention tu lebih tinggi. Oh, saya mula faham macam mana singular, macam mana plural. Kita start dengan buat ayat dengan 4 perkataan, 5 perkataan, 6 perkataan. Saya mula tahu macam mana nak guna present tense, past tense, future tense. Dan waktu tu saya nampak sikit apa English yang sepatutnya dipelajari tu. Jadi, berkenaan dengan mengajar subjek sains dan matematik dalam English ni, saya tak nak cakap direct macam, oh, itu bukan idea yang bagus. Sebab nanti mungkin setengah orang yang supporter of the idea akan dismiss defensive of this video. Cuma saya nak berkongsi pengalaman saya belajar bahasa Inggeris. Saya rasa that's not the right way lah. Sebab saya rasa ada cara lain yang lebih inklusif. Sebabnya adik saya juga seorang cikgu. Beliau ada pengalaman mengajar di sekolah berasrama penuh. Dan juga sebelum sekolah berasrama penuh, beliau mengajar di kawasan lagi hulu di Pahang, Rompin Pahang. Gap tu sangat jauh. Di Rompin Pahang, kalau dah dapat B tu, kira budak tu pandai sangat lah untuk subjek kimia. Kalau di Kuala Lumpur, B tu nothing je. Banyak pelajar, diorang pandai, tapi diorang terpaksa ambil science stream. Ini yang bagus Dr. Mazli Malik bila dia hapuskan streaming ni. Sebab macam saya pun, jiwa saya bukanlah dalam bidang sains. Dan saya pun memang tak sesuai pun untuk bidang tu. Bukan dalam saya punya kemahiran dan kepandaian. Tapi saya terpaksa. Sebab apa? Sebab orang yang result bagus ketika PMR, ketika tingkatan 3, ataupun budak-budak yang macam pandai sikit, dia akan mesti masuk science stream. Cik sekolah memang suruh masuk. Dia tak akan bagi kita masuk kesusastraan, kemanusiaan, humanity. Plus waktu tu, kita pun orang muda. Kita pun waktu tu baru nak kenal dunia. Di samping pressure, di samping influence oleh orang-orang dewasa, kita pun nak tahu dia kat mana limit. Kat mana limit sky tu. Kita dapat feel apa kita punya strength, apa kita punya weakness. Tapi kalau orang cakap, selagi kita tak cecah ceiling tu, selagi kita tak cuba be the best that we can be, kita tak tahu kat mana limit kita. Jadi kita go for it lah. Dan SPM pun bukanlah susah sangat. I mean, yalah, realistically, dengan lot of effort, SPM pun not bad juga. Tapi buku bertemu ruas bila dekat universiti. Mungkin ada orang universiti pun dia boleh score juga, tak ada masalah. Buku bertemu ruas dia waktu dah kerja nanti. Sebab itu bukan passion dia, dia mula ada penyesalan dekat situ. Tapi pada saya nasib baik. Saya buku bertemu ruas saya dekat universiti. Jadi saya ambil yang tengah-tengah lah kan. Instead of pergi ke pure all out science, all out mathematics, kita ambil IT kat tengah. Jadi okay lah, best of both world. Itu saya. Bagaimana pula dengan orang yang tak ada opportunity tu? Yang struggle dekat SPM, tak boleh nak cope. Kimia dengan kimia, fizik, bio tu dah memang susah. Maths dah memang susah by it is. Belajar dalam bahasa Melayu pun mungkin susah. Belajar dalam bahasa Inggeris untuk orang yang tak mahir bahasa Inggeris lagi teruk. Kita mungkin akan deprive orang tu, student tu, of dia punya opportunity. Budak tu baru nak kenal dunia. Tapi dia dah, instead of dia being encouraged to take on the world, being encouraged untuk fikirkan apa dia punya contribution to the world, dia dah rasa dia macam orang yang aku ni bidang akademik is not for me, ataupun aku rasa aku ni biasa-biasa je. Dah jadi macam tu. Dan education is, I think, the most important, ataupun yang benda yang paling penting untuk
kita ada social mobility. Bawa keluarga daripada keluarga yang susah kepada golongan kelas menengah. Education is the place. Education adalah kenderaan yang paling sesuai. Jadi kalau kita tak bagi budak-budak kampung, budak-budak di luar bandar pedalaman ni, budak-budak di East Coast Semenanjung Malaysia ni, even di Sabah Sarawak, kita tak bagi dia opportunity, sebab opportunity tu hilang ataupun opportunity tu telah ditelan oleh pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris ni. Macam mana? Di mana dia nak dapat peluang tu? Itulah mesej yang saya cuba nak sampaikan. Bercerita sedikit, okey, saya sekarang ni bukan maghrib pun. Sekarang ni baru dalam pukul 5.30. Tapi saya rasa kalau anda boleh tengok dekat belakang saya, background tu agak lawa kan. Pada saya lawa lah. Kalau tengok dalam skrin ni, dalam skrin kamera ni, pink, dusky biru kan. Enjoy the view. Dan saya akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.